Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua live viewer yang berada di luar sana. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam PLC dalam talian anjuran bersama Pertubuhan Rumah Kod JEJ Malaysia dan Google Edu Partner. Saya sebelum kita mulakan, saya Cikgu Yasir, kita akan bercerita sikitlah topik apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Topik kita pada hari ini ialah add puzzle and integration with Google Classroom. Okay, ini topik daripada Cikgu MK. Nanti Cikgu MK akan ceritalah add puzzle tu apa dan macam mana dia boleh masukkan dalam Google Classroom. Cuma sedikit info sebelum kita mulakan proses pembelajaran kita hari ini. Cikgu MK akan bercerita dahululah. Dia akan cerita briefing daripada awal sampai habis. Kemudian di hujungnya nanti baru kita akan buat sesi soal jawab lah. Sekiranya cikgu ada nak tanya soalan, cikgu hold dulu sekejap ataupun cikgu boleh je komen dalam Facebook live sebab sekarang ni kita memang tengah live melalui Facebook tu. Jadi cikgu boleh komen kat dalam tu. Nanti bila di hujungnya nanti baru kita akan memaparkan soalan-soalan cikgu dan cikgu MK akan menjawab lah. Okay, jadi lebih mudah lah macam tu, tak ada gangguan sangat. Biar cikgu MK habiskan dulu sesi dia, barulah kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Okay, baik, jadi saya rasa cikgu MK sudah pun bersedia. Kalau lihat di hadapan ni kita pun sudah nampak cikgu MK dah bersedia dengan gadget dia. So dengan ini saya mempersilakan Cikgu MK untuk meneruskan pembincangan kita hari ini berkaitan dengan add puzzle dan integrasi dengan Google Classroom. Okey, teruskan Cikgu MK. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mengikuti live Facebook live bersempena dengan kata online PLC ini, anjuran Rumah Kod dan juga JEJ Malaysia dan juga EduSpec. Okey, terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada rakan-rakan guru yang dapat menyertai sesi pada hari Jumaat yang berbahagia ini. Okey, untuk pagi kali ini saya akan membawakan topik iaitu okey, topik yang saya akan bawa ini adalah add puzzle and integration with Google Classroom. Okey, dan untuk tentatif pembelajaran hari ini, insyaAllah saya akan kongsi dengan cikgu-cikgu sekalian bagaimana kita nak mengakses add puzzle ni melalui pelantar digital KPM kita, dan kemudian kita akan mengetahui bagaimana kita nak membina akaun add puzzle untuk guru dan juga murid. Selepas itu kita akan mengetahui bagaimana nak membina kelas add puzzle ni. Okey, lepas itu kaedah bagaimana kita nak menyertai kelas add puzzle ni sebagai murid. Okey, maknanya kat sini kalau sekiranya kita menyertai kelas add puzzle orang lain, so kita juga boleh mengikuti kelas add puzzle ni seperti mana kita menyertai kelas Google Classroom. Okey, dan kemudian kita akan mengetahui bagaimana kita nak integrasikan add puzzle ni dan menggunakan kepada Google Classroom kita. Dan selepas itu bagaimana kita nak membina tugasan video, yang mana tugasan video ni kita akan mengambil video-video ni daripada channel-channel YouTube, ataupun kalau cikgu ada channel cikgu sendiri, video pembelajaran yang cikgu upload dalam YouTube, cikgu boleh gunakan bahan tersebut dan boleh jadikan tu sebagai tugasan dalam kelas add puzzle cikgu. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana kaedah untuk menghantar tugasan, dan pada masa yang sama bagaimana kita nak menyemak tugasan pelajar. Alright. Okey, saya akan terus kepada
Kaedah yang pertama ni bagaimana kita nak mengakses Edpuzzle melalui pelantar Digital Learning KPM. Okey. Okey, untuk langkah pertama ni kita akan pergi kepada laman web KPM kita. Alright, kita log masuk. Okey, kita pilih akaun MOE kita. Okey. Okey, lupa saya nak mentionkan terima kasih pada Cikgu Yasir selaku host sesi pada hari Jumaat ini. Dan sebelum tu saya pun nak cross check dengan Cikgu Yasir, adakah Cikgu Yasir dan rakan semua boleh dapat lihat skrin yang saya share? Okey, kembali kepada paparan portal kita ni. Biasa cikgu dah log masuk email portal kita, cikgu pergi pada menu guru. Okey, kemudian pada menu guru ni cikgu pilih pada menu aplikasi. Dan kemudian cikgu pilihlah pada aplikasi yang nombor 3 iaitu Edpuzzle. Okey cikgu, yang ni adalah paparan laman web Edpuzzle yang cikgu klik daripada portal Digital Learning tadi. Okey, untuk langkah pertama untuk cikgu membina akaun Edpuzzle ni, okey, cikgu pergi pada menu sign up. Dan pada paparan ini cikgu pilih profil cikgu sebagai teacher. Okey, dan pada paparan ini Edpuzzle juga akan integratekan email Google cikgu, yang mana cikgu klik pada sign in ni, pilih pada sign in with Google. Okey. Okey, memandangkan saya dah create account ni untuk penggunaan kelas saya ni sebelum ini. So kalau sekiranya cikgu pertama sekali ni, mungkin cikgu boleh pilih email. Saya akan pilih email yang belum saya create untuk account Edpuzzle ni. Okey, pada paparan yang ini cikgu perlu masukkan nama cikgu dah akan tertera kat sini. Kemudian pada bahagian password ni cikgu masukkan password. Okey. Dan juga referral code ni kalau sekiranya cikgu ingin membuat akaun Edpuzzle ni, cikgu akan dapat satu referral code daripada trainer ataupun rakan cikgu yang promotekan cikgu gunakan Edpuzzle ni. Dia akan sharekan cikgu satu kod, yang mana kod ni kalau cikgu buat kelas nanti, bila cikgu referralkan ataupun sarankan rakan-rakan guru di luar untuk membina juga kelas Edpuzzle, cikgu akan diberi satu kod, maknanya referral code ni. Kalau sekiranya cikgu dapat kongsi kepada rakan-rakan menggunakan referral code ni, satu referral code ni dia bersamaan dengan satu storage Edpuzzle. Satu kod ni akan dapat 3 storage untuk Edpuzzle. So maksudnya kat sini kalau cikgu dalam panitia cikgu ada 20 orang guru untuk cikgu boleh kata kongsikan bagaimana nak createkan kelas Edpuzzle ni, cikgu sharekan kod yang cikgu share dengan mereka, dan cikgu akan dapat lebih kurang 60 storage untuk Edpuzzle. So nanti bila sesi bagaimana kita nak create kelas ni, saya akan sharekan cikgu kod referral, dan cikgu bolehlah gunakan referral code ni untuk cikgu akses. Okey, yang ni saya kaedah yang mana cikgu nak createkan account direct menggunakan email Google cikgu. So yang ni saya akan gunakan
email untuk KPM kita. Okey, ni paparan muka depan untuk Edpuzzle. Okey, dan saya pergi kepada topik yang kedua, bagaimana membina akaun Edpuzzle dan untuk guru dan murid. Okey, so yang tadi tu kalau cikgu lihat tadi kita nak membina akaun untuk guru, dan saya log out lagi sekali untuk bagaimana untuk sign up sebagai murid. So untuk murid nanti cikgu boleh juga akses bila cikgu klik pada sign up, klik pada menu I am a student, pun langkah yang sama juga, dan cikgu pilih email pelajar. Okey, dan pelajar pun dia akan pilih email mereka. Okey. Okey, dan pada paparan ini pelajar yang ingin mengakses kelas Edpuzzle ni, mereka juga akan mendapatkan kod daripada guru untuk mereka akses kepada kelas Edpuzzle. Okey, itu kaedah bagaimana pelajar ingin membina akaun untuk murid. Okey, so sekarang ni kita nak pergi pada topik yang ketiga, kaedah membina kelas Edpuzzle. So yang ni saya log out semula dan okey, so sign in sebagai teacher dan klik pada sign in with Google, dan lagi sekali saya akan pilih email guru. Okey, kita kembali kepada paparan Edpuzzle ni. Okey, now sekarang ni kita akan pergi kepada bagaimana kita nak membina kelas Edpuzzle. Okey, kalau cikgu lihat pada paparan utama Edpuzzle ni, okey, yang ini di sebelah kiri ni adalah paparan menu Edpuzzle, di mana kalau cikgu klik pada home ni, ini adalah konten-konten yang apabila cikgu membina akaun Edpuzzle, bila dah selesai tu, cikgu akan ditunjukkan topik-topik yang mana topik ini akan ditunjukkan kepada cikgu apabila cikgu masa nak register Edpuzzle ataupun nak membina akaun Edpuzzle ni. Cikgu akan pilih subjek-subjek yang cikgu ingin masukkan dalam Edpuzzle. So subjek berkenaan lah akan dipaparkan ke dalam paparan home Edpuzzle cikgu. Dan bila cikgu klik pada menu kurikulum, okey, yang ini paparan Edpuzzle ni dia akan tunjukkan cikgu kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan topik yang cikgu pilih, sama ada kurikulum elementary, middle dan high school. So yang ni adalah kurikulum yang telah disediakan oleh Edpuzzle, dan cikgu boleh pilihlah mana yang sesuai untuk cikgu masukkan dalam kelas Edpuzzle. Kalau tak, cikgu boleh teruskan kepada bahagian sekolah cikgu. Yang ni sekolah mana paparan sekolah cikgu ni adalah bahan-bahan yang disediakan oleh rakan-rakan guru yang lain, dan mereka akan kumpulkan bahan tersebut dalam menu sekolah cikgu. Okey, dan kemudian pada menu yang my content ni, okey, dekat sini adalah bahan-bahan pelajaran yang cikgu boleh masukkan dalam Edpuzzle. Dan yang bagusnya konten ini, okey, cikgu boleh import daripada channel YouTube cikgu, ataupun kalau cikgu suka membuat video ataupun tutorial, ataupun cikgu nak buat pembelajaran berteraskan video, so cikgu juga boleh klik konten cikgu, cikgu boleh create video, upload video, ataupun cikgu boleh melihat projek pelajar, dan pada masa yang sama cikgu juga boleh mengumpulkan bahan pelajar dalam bentuk satu pengurusan yang dalam satu pengurusan yang baik. Cikgu buatkan folder untuk file-file berkenaan. Okey, pada menu popular channel ni, okey, ni bahan-bahan berteraskan video ni cikgu boleh
import daripada channel-channel macam Edpuzzle pun ada channel. Okay, YouTube channel, ada Han, ada National Geographic, Tech Talks dan minum-minum yang lain ni. Yang mana bila cikgu klik pada, contoh saya ambil YouTube ni, so cikgu boleh pilih mana-mana bahan daripada YouTube ni untuk cikgu masukkan dalam kelas Edpuzzle cikgu. So kat sini saya ambil tajuk Phonics Year 1. Phonics. Okey, kat sini cikgu boleh lihatlah pembelajaran video phonics ni. Okey, dan cikgu boleh pilih dan cikgu nanti akan boleh masukkan dalam kelas Edpuzzle cikgu. So yang ni saya tunjukkan paparan muka home Edpuzzle ni. Dan so sekarang ni kita balik pada kaedah bagaimana cikgu nak createkan kelas cikgu. Okey, di sebelah kiri tadi saya dah tunjukkan kepada cikgu menu-menu yang disediakan dalam Edpuzzle. Dan pada menu sebelah kanan ni dia ada content, ada grade books dan juga ada my classes. Okey, untuk aktiviti yang pertama ni untuk cikgu membina kelas Edpuzzle. Okey, kita pergi pada bahagian my classes. Okey, untuk classes ini ini adalah paparan kelas Edpuzzle yang cikgu dah buat ataupun paparan yang cikgu nak buat kelas. Okey, pada bahagian menu sebelah kiri ni dia akan tunjukkan kelas-kelas Edpuzzle yang cikgu dah sediakan. Dan untuk aktiviti kita nak buat kelas ni, cikgu boleh klik pada menu add new class. Dan dekat sini cikgu boleh klik pada create a new class. Okey, pada paparan cikgu nak membina kelas ni, okey, so cikgu boleh namakan kelas cikgu. Kelas okey, kemudian sedikit description tentang kelas cikgu. Okey, dan classic type ni cikgu boleh pilih, class type ni cikgu boleh pilih classic. Dan kemudian klik pada create class. Okey, kan mudah saja cikgu nak buat kelas Edpuzzle ni. Dan bila dah cikgu create class dan beginilah paparan kelas Edpuzzle cikgu. Alright, so kat sini dalam kelas cikgu ni adalah menu untuk tarikh cikgu nak semak tugasan. Kemudian bila tarikh pelajar akhir menghantar tugasan. Dan kat sini adalah ruangan untuk cikgu lihat senarai nama pelajar yang mengikut yang join kelas Edpuzzle cikgu. Alright, sekarang ni kita pergi pada kaedah menyertai kelas Edpuzzle sebagai murid. Okey, untuk murid menyertai kelas Edpuzzle ni, cikgu boleh sharekan kod kelas cikgu dengan cara cikgu klik pada invite student. Okey, dan kat sini ada dua kaedah. Cikgu boleh klik pada link, copy link ini. Dan kemudian cikgu boleh share link ni. Okey, so saya nak minta cikgu Yasir boleh copy link ni dan boleh share dalam live comment. Alright. Okey, dan cara kedua cikgu boleh minta pelajar untuk join class code. Okey, di mana class code tadi ni cikgu boleh klik pada menu Edpuzzle, paparan Edpuzzle ni, dan dekat sini cikgu klik kepada paparan. Okey, so dekat sini kita nak menyertai kelas Edpuzzle dan kita dah terima kod. So dekat paparan Edpuzzle ni, kalau sekiranya cikgu nak masukkan kod ni, so cikgu klik pada menu open class. Okey, dan kod ni cikgu masukkan kod yang cikgu terima tadi. Okey, dan kemudian klik find class. Okey, dan cikgu lihat ini adalah kelas yang saya share tadi.
Dan kemudian cikgu ingin masuk kelas tersebut, cikgu perlulah login terlebih dahulu dan cikgu pilihlah sebagai I am a student. Okey, dan kat sini cikgu boleh sign in menggunakan email MOE cikgu, dan lagi sekali cikgu masukkan kod kelas. Okey, dan cikgu klik pada join kelas. Alright. So sekarang ni cikgu dah masuk pada kelas berdasarkan kod yang saya bagi. So saya refresh page dia. Okey. Dan sementara menunggu page ni dia loading, saya pergi kepada okey. So saya ulang balik tadi cikgu, yang mana untuk cikgu nak invite pelajar menyertai kelas cikgu ni ada dua cara. Maknanya cikgu klik pada invite student dan cikgu boleh copy link dan cikgu boleh forward ke dalam mungkin Telegram ataupun WhatsApp. Ataupun cara kedua, cikgu boleh maklumkan pada pelajar-pelajar cikgu untuk pergi pada page Edpuzzle dan masuk kod ni melalui menu open class. Dan kemudian sign in menggunakan email mereka, dan kemudian lagi sekali masukkan kod yang diberikan dan kemudian klik pada join class. Alright, pada paparan kelas ini, so cikgu boleh pergi pada bahagian class option, yang mana dalam class option ni kalau sekiranya cikgu nak namakan semula kelas cikgu dan juga dengan description kelas cikgu, dan begitu juga dengan kod. Dekat kod ni cikgu boleh generate kod baru ataupun cikgu nak reset kod baru, dan cikgu boleh share lah kepada pelajar sekiranya kod yang terdahulu tu cikgu nak tukar pada kod yang lain. Okey, dan pada menu lock classroom ni, kalau cikgu tekan lock classroom ni, maknanya pelajar-pelajar yang nak menyertai kelas cikgu selepas cikgu lock ni, pelajar tersebut tak boleh join lah. Okey, so mungkin dia nak akses tu, dia tak boleh akses, dan nanti dia akan maklumkan cikgu, saya tak dapat masuk kelas cikgu ni, kod error dan sebagainya lah. Tapi kalau cikgu nak buka semula, cikgu klik pada unlock classroom dan kelas cikgu akan dibuka semula. Okey, dan delete kelas ni pun samalah. Kalau sekiranya cikgu dah selesai ataupun cikgu dah habis tahun ni cikgu mengajar puzzle tu, dan cikgu bolehlah delete kelas. Alright, so sekarang ni cikgu saya akan pergi pada topik. So sekarang ni membina kelas dah selesai, dan kemudian kaedah menyertai Edpuzzle sebagai murid pun dah kita buat tadi, dan saya akan pergi pada integrasi Edpuzzle dan Google Classroom. Okey, ni kita nak lihatlah, ni adalah orang kata topik utamalah pada sesi kali ini, bagaimana Edpuzzle ni boleh kita integrasi ke dalam Google Classroom. Okey cikgu, untuk mengintegrasi Classroom, saya akan pergi pada laman web Google Classroom saya dulu. Okey, saya akan pilih akaun MOE saya.
Okey cikgu, untuk cikgu mulakan kelas Edpuzzle dan juga integrasikan fungsi Edpuzzle dalam Google Classroom cikgu. Okay, untuk permulaan ni cikgu createkan satu kelas Google Classroom. So saya create kelas dan saya namakan kelas Edpuzzle. Okey, saya namakan kelas Digital Learning. Dan GC, alright. Okey, apabila cikgu dah buatkan satu Google Classroom, okey, dan kemudian cikgu nak masukkan Google Classroom ni terutamanya pelajar-pelajar yang mana dalam Google Classroom ni bila cikgu sharekan kod Google Classroom, okey, pelajar-pelajar dia akan apa orang kata klik Google Classroom mereka dan dia akan join kelas cikgu, dan pelajar-pelajar yang menyertai GC cikgu ataupun cikgu pun dah createkan GC untuk kelas-kelas cikgu sebelum ini, cikgu boleh import pelajar-pelajar cikgu daripada GC cikgu ni ke dalam kelas Edpuzzle cikgu. Okey, so saya akan pergi pada paparan Edpuzzle ni. So dekat sini bagaimana cikgu nak orang kata nak import kelas cikgu daripada kelas GC ke dalam kelas Edpuzzle, mana kita nak lihat integrasi Google Classroom ni dapat digunakan bersama dengan Edpuzzle. Okey, so kat sini cikgu klik pada add new class dan kemudian cikgu pilih menu Google Classroom. Okey, dekat sini cikgu lihat Edpuzzle akan integratekan kelas-kelas Google Classroom yang cikgu dah buat pada akaun MOE cikgu, dan saya akan pilih kelas yang saya klik tadi. Alright, so kelas yang saya buat tadi ada tertera di sini dan kemudian cikgu klik pada import kelas. Okey, dan pada kelas ini saya cikgu lihat ada dua rakan guru di luar, Cikgu Syariza dan Cikgu Sana pun telah menyertai kelas GC saya. Okey, dan kalau cikgu mengikuti live sekarang ni, so dalam tempoh 5 minit ni saya akan sharekan kod kelas Google Classroom ni, dan kejap lagi lepas 5 minit tu saya akan importkan cikgu-cikgu yang menyertai sesi live ni, dan saya akan import cikgu ke dalam kelas Edpuzzle. Okey, dalam tempoh 5 minit ni cikgu, saya beri ruang pada cikgu untuk cikgu klik pada Google Classroom cikgu dan cikgu join kelas, ambil kod yang tertera di skrin ni L7IYSJF ni, dan saya akan import cikgu ke dalam kelas Edpuzzle. Alright, mungkin saya tarik handbrake dahulu untuk kalau boleh cikgu Yasir kita buka sesi Q&A untuk tempoh 5 minit, boleh ke? Sekali lagi Cikgu MK. Okey. Okey Cikgu Yasir, okey, sementara saya menanti guru-guru di luar sana untuk menyertai ataupun join kelas GC untuk aktiviti orang kata nak import
guru-guru untuk join daripada kelas GC kepada kelas Edpuzzle. Mungkin kita boleh buka sesi Q&A lah untuk tempoh 5 minit sementara menunggu rakan-rakan guru luar untuk join kelas. Okay, so di sini ada beberapa komen, tapi kebanyakannya kata jelas lah, Alhamdulillah. Saya cuba bacakan sepintas lalu. Okay, yang ini saya paparkan komen daripada Cikgu Azlina Azari. Okay, itu komen dia Cikgu MK. So apa jawapan dia? Soalan dia apa Cikgu Azri? Kalau masuk direct melalui Google Suite, boleh tak Cikgu MK? Maksud saya tak masuk melalui link KPM. Okay. Alright, terima kasih Cikgu Azri atas soalan tu. Okay. Untuk sekiranya guru-guru yang luar sana ni tiada akses untuk portal digital learning, ikutkan cikgu juga boleh mengakses terus kepada laman web Edpuzzle dan terus klik pada sign up untuk membina kelas cikgu dan pelajar juga begitu juga kalau sekiranya pelajar ada waktu untuk mengakses portal digital learning KPM ni, mungkin ada paparan laman web tak dapat akses. Okay, alternatif yang kedua, cikgu boleh terus juga maklumkan pada pelajar untuk pergi pada laman web edpuzzle.com dan terus mereka boleh sign up sebagai student untuk mengikuti kelas cikgu. Okay, dah harap menjawab Cikgu Azri. Okay, itu daripada Cikgu Azlina. Harap Cikgu Azlina boleh clear lah dengan jawapan yang diberikan oleh Cikgu MK. Kemudian saya paparkan lagi ada soalan ni, diorang kata kenapa tak boleh join Google Classroom. Okay, yang ini saya rasa saya boleh tolong jawabkanlah bagi pihak Cikgu MK. Kalau cikgu nak join Google Classroom yang Cikgu MK buat ni, perkara pertama sekali ialah cikgu kena pastikan cikgu guna ID MOE. Tapi memandangkan mungkin dalam cikgu punya laptop tu, cikgu banyak gunakan Google punya account peribadi dan juga Google account yang lain. So dia konflik. Bila dia konflik, dia kata tak boleh masuk. So macam mana nak elakkan konflik tu, cikgu buka incognito window dalam Google Chrome. Kemudian cikgu akses balik Google Classroom dan masuk balik ID MOE yang cikgu dah terima tu dan masukkan kod tu. Barulah cikgu boleh masuk. Sebab kebanyakannya memang sebegitulah, dia tak boleh masuk tu disebabkan konflik. Dia ID peribadi dia konflik dengan ID MOE tu. Jadi kita kena pastikan bahawa bila kita nak login tu gunakan ID MOE. So gunakan incognito window lah. Kalau yang tak boleh masuk tu semua guna incognito window, buka window baru. Kemudian try masuk sekali lagi guna ID MOE. InsyaAllah boleh masuk. Okay. Alright. Okey Cikgu Azri, mungkin tempoh 5 minit saya break sekejap tu dah okey, dah selesai. Okey, kemudian so kat sini saya paparkan dulu cikgu paparan Google Classroom ni dan alhamdulillah cikgu pun dapat masuk. Ya, Cikgu Mazura pun dapat masuk. Okey, dan saya lihat pada menu people. Okey. So kat sini alhamdulillah cikgu pun ramai dah menyertai. Okey, satu lagi cikgu, kalau cikgu lihat paparan ini, kalau cikgu perasan bila cikgu join sebagai student ni, dalam menu GC yang MOE ni, cikgu lihat dekat paparan cikgu punya email dan cikgu berada dalam mode student ni. So bila cikgu klik pada invite guardian, cikgu boleh pilih penjaga pelajar cikgu dan cikgu boleh masukkan email penjaga untuk orang kata menyertai kelas anak mereka lah. Dan untuk guardian punya orang kata view ni, Google Classroom dia akan menghantar report kepada penjaga aktiviti yang dijalankan dalam kelas, terutamanya quiz ataupun assignment, tugasan. So parent ataupun guardian ni akan diberi satu laporan daripada Google Classroom setiap kali cikgu yang create Google Classroom untuk pelajar ni menyediakan bahan-bahan. Dan
guru juga, parent akan dimaklumkan melalui email inbox yang dimasukkan. So setiap kali kita membuat tugasan atau menjalankan kuisis ataupun ada aktiviti yang melibatkan tugasan pelajar ni, parent akan orang kata dapat laporan, menerima laporan daripada Google Classroom aktiviti yang anak-anak mereka jalankanlah untuk kelas tersebut. Okey, so ini adalah orang kata seronoknya bila cikgu nak gunakan this Google Classroom ni dalam kelas cikgu. Alright, so sekarang ni cikgu-cikgu yang menyertai kelas GC ni, saya belum buat apa-apa lagi dalam kelas GC yang saya create tadi. So maknanya, so saya lihat sekarang ni dekat bahagian stream ni, cikgu dah say hi, thank you, buat smiley. Okay, so cikgu boleh teruskan ni. Dan saya akan bawa ke cikgu pada paparan Edpuzzle. Okay, so sekarang ni masa awal tadi ada dua orang, Cikgu Syariza dan Cikgu Zana, telah pun saya import mereka daripada kelas GC yang mereka sertai, dan sekarang ni saya dah import mereka ke dalam Edpuzzle. Okey, pada paparan tadi cikgu lihat ramai yang dah menyertai kelas. So kat sini boleh check dekat bahagian people, ramai dah masuk dan pelajar dah masuk. Okey, so di menu Edpuzzle ni ada menu yang cikgu boleh klik untuk import pelajar. So dia kata import all your student from classroom. So dekat sini cikgu klik pada button ataupun klik pada menu import student. Okey, dan Edpuzzle dia akan import semua pelajar cikgu-cikgu yang join kelas GC yang saya create tadi. So kita ambil masa sekejap. Okey, so dalam tempoh 3 tak sampai 10 saat, cikgu-cikgu sekalian telah pun berada dalam kelas Edpuzzle. Okey. Alright, so kat sini ada 78 student yang mana saya import daripada cikgu yang menyertai kelas GC. Okay, kelas GC Edpuzzle ni. Alright, so saya akan share lagi sekali kod lah. Okay, mana yang kalau cikgu tak dapat nampak lagi tu, cikgu boleh klik semula kod ni. Dan cikgu juga, kalau cikgu lihat ada pelajar masih lagi menyertai, dan cikgu terus boleh import. Okay, dan proses import pun tak ambil masa lama, dalam 5 second ataupun 10 second. Okay, so ada pertambahan pelajar kat sini. Alright, so kalau kat sini, kalau cikgu lihat kelas cikgu ni, kelas Digital Learning Edpuzzle NGC ni, kalau cikgu lihat depan ikon tu dia dah keluar simbol Google Classroom. Maknanya beza kalau cikgu create kelas tanpa import daripada Google Classroom. Saya nak tunjukkan, okay. So kelas yang ini kelas yang bukan integrate daripada GC. Tapi kalau tadi okay. So yang ni pula kelas GC yang kelas Edpuzzle yang kita integratekan dengan Google Classroom. Alright, selepas kita dah import cikgu-cikgu yang daripada kelas GC kepada kelas Edpuzzle. Now saya pergi pada topik seterusnya, integrasi Edpuzzle dan Google Classroom. Okay, dah selesai. Dan sekarang ni kita nak mengetahui bagaimana cikgu nak membina tugasan video daripada YouTube ke kelas Edpuzzle. Okey, terlebih dahulu cikgu, kalau cikgu adalah orang kata guru yang terlibat dalam program Cikgu Tube, saya amat menggalakkan cikgu gunakan Edpuzzle ni untuk orang kata memanjangkanlah aktiviti yang cikgu buat. Maknanya cikgu upload dah bahan cikgu dalam YouTube, dan cikgu gunakan video-video yang cikgu dah masukkan dalam channel cikgu, masukkan dalam Edpuzzle dan jadikan video yang cikgu buat itu sebagai kaedah untuk cikgu menjalankan PDPC berteraskan video. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana
So sekarang ni ada cikgu, cikgu boleh pergi pada satu tab seterusnya yang mana cikgu boleh klik pada YouTube dan cikgu pergi pada channel YouTube cikgu dan pada masa yang sama kalau cikgu ingin subscribe channel Cikgu MK, saya mempersilakan cikgu like dan share. Okay, so ini adalah paparan channel saya. Okay, just kalau cikgu nak search dekat YouTube punya search tu, cikgu type lah Cikgu MK dan saya ada sediakan channel lah. Alright, sekarang ni saya nak kongsi dengan cikgu bagaimana cikgu nak video-video yang cikgu upload dalam channel YouTube cikgu dan cikgu nak masukkan video tersebut ke dalam kelas Edpuzzle. Okey, untuk memulakan kaedah tersebut, saya akan share cikgu satu lagi orang kata nak integrasikan satu lagi fungsi iaitu Chrome Web Store ni. Di mana Chrome Web Store ni ataupun kita panggil Chrome Extension ni, yang mana cikgu nak masukkan fungsi Edpuzzle dalam video yang cikgu tunjukkan. So kat ini saya akan ambil satu video. Okey, dan kalau cikgu lihat kat sini dalam paparan video yang saya sediakan, kalau cikgu lihat dekat bahagian YouTube saya ni ada menu edit with Edpuzzle. Okey. So ini adalah paparan yang cikgu boleh klik untuk edit with Edpuzzle dan video yang cikgu hasilkan tersebut cikgu boleh masukkan soalan-soalan dekat mana-mana minit yang cikgu nak masukkan. Tapi untuk cikgu nak adakan fungsi yang ada Edpuzzle ni, terlebih dahulu cikgu kena masukkan extension Edpuzzle ni. Okey, di mana dalam Chrome Web Store, cikgu boleh search dekat URL dan cikgu typekan Chrome Web Store, dan bila cikgu dibawa paparan kepada Chrome Web Store ni, cikgu typekan fungsi typekan Edpuzzle. Okey, so kat sini cikgu ada extension nama Edpuzzle ni. So nanti cikgu klik pada Add to Chrome. Okey, ni extension dia. Dan satu lagi pada apps, cikgu pun klik pada Add to Chrome. So dua extension yang ada dalam Chrome Store ni cikgu masukkan dalam cikgu punya pelayar Chrome, yang mana nanti bila cikgu dah masuk ke dalam Chrome cikgu, so nanti cikgu refresh semula pada paparan YouTube cikgu dan cikgu akan lihat menu edit with Edpuzzle ni akan berada dalam YouTube cikgu. Okey, so saya akan klik pada edit with Edpuzzle dan dia akan bawa pada menu Edpuzzle. Okey. So kat sini cikgu, video yang cikgu create tadi, so cikgu boleh masuk import video daripada channel YouTube cikgu dan cikgu boleh jadikan ni sebagai soalan ataupun tugasan kepada pelajar untuk pelajar sertai ataupun menjawab tugasan cikgu. So kat sini kalau cikgu lihat video yang cikgu ambil tadi, cikgu boleh edit. So kat sini dalam menu editor Edpuzzle ni, so dekat sini ada bahagian cut ni, maknanya cikgu boleh dragkan video-video yang mungkin daripada video asal 5 minit, cikgu boleh cut untuk 1 minit ataupun 2 minit. So kat sini Edpuzzle boleh bantu cikgu untuk jalankan proses cutting video lah. Okey. So kat atas ni cikgu bahagian cut ni untuk cikgu cut video kepada minit-minit tertentu untuk cikgu masukkan soalan.
So dekat bahagian kedua ni. Okey. Okey, so video ni dia dah cut daripada penuh kepada berapa minit saja. Okey, kemudian saya pergi pada voice over ni. Ini adalah bahagian yang mana cikgu boleh record cikgu punya video. Okey, mana kat sini saya tekan start recording. Okay, dan hi everyone. Okay, let's watch video my class 1 Anggrek to answer quiz question. Let's enjoy the video. Okay, dan bila cikgu dah tekan stop recording dan cikgu boleh nak dengar balik suara pun boleh lah. Okay, so kalau macam cikgu tak apa-apa nak okay video suara tersebut, so cikgu boleh padamkan semula. Okay, dan untuk voice over ni itu terpulang pada cikgu. Kalau cikgu nak ada suara latar, cikgu boleh record, atau kalau tak ada tu cikgu terus pada question. Okey, untuk video yang cikgu ambil, cikgu boleh sediakan soalan berbentuk multiple choice question ataupun soalan open-ended question. So kat sini saya ambil satu fungsi multiple choice question. Okey, dan kat sini Adfaza akan paparkan bahagian mana kat sini cikgu boleh typekan soalan untuk pelajar jawab. Okey, so cikgu cakaplah berdasarkan video ini apakah namakan. Okey. Ini sedang gunakan. Okey. So kemudian cikgu boleh masukkan jawapan dia sebagai skema. Okey, so saya letak kat sini Kahoot, Quizzes, dan sekiranya jawapan tu cikgu nak lebih daripada 3 atau 4 pilihan jawapan, so cikgu boleh klik pada add another choice. So cikgu typekan dan saya masukkan lagi sekali soalan yang keempat ni. Okey, so kat sini kalau video ni cikgu boleh pilih dekat bahagian tanda right dengan pangkah ni, maknanya cikgu boleh pilih mana jawapan yang betul sebagai skema jawapan. So kat sini cikgu tukar. So kat sini yang hijau lah adalah skema jawapan, yang salah tu adalah jawapan yang salah. Okey. Alright, so bila cikgu dah selesai soalan pertama, so cikgu boleh klik pada save. Okey, dan cikgu lihat contoh bagaimana soalan ini dipaparkan nanti. Okey, pada paparan ini video yang ditunjukkan akan pause sebentar, yang mana pelajar perlu menjawab soalan berdasarkan video yang dia lihat, dan kemudian bila pelajar selesai menjawab, barulah video tu akan disambung. Okey, begitulah kaedah bila cikgu nak menjadikan soalan. Kalau sekiranya video cikgu dalam tempoh 2 minit, ataupun 1 minit, di tiap-tiap minit, saat dan waktu tu cikgu boleh letakkan apa-apa soalan, dan sekiranya soalan tersebut cikgu nak tukar dalam bentuk nota, so cikgu juga boleh pilih nota, dan mungkin cikgu boleh masukkan
kod quiz ataupun kod quizzes untuk pelajar ambil maklumat tersebut, dan mereka juga boleh orang kata meneruskan soalan yang seterusnya dalam mungkin quiz yang dalam video telah selesai. Dan untuk mengikuti quiz yang kedua, di akhir video ni cikgu boleh letakkan notes ni, dan cikgu boleh letaklah contoh sila sila jawab soalan quizzes. Sila jawab quizzes. So kat sini cikgu bolehlah ambil nama web join quizzes ni. Okey. Dan dekat bahagian atas ni juga cikgu boleh pilih highlight yang soalan tu, cikgu boleh besarkan bold. Okey, dan cikgu juga boleh masukkan link. Okey. Alright. Sepanjang sana. Alright. Okey. Okey, dan cikgu masukkan kod lah. Contoh. Okey. Dan kemudian cikgu save. Okey, dan kita Edpuzzle akan tunjukkan bagaimana video tu akan pause dan bagaimana nota yang cikgu letakkan tadi akan dipaparkan. Okey. Sambil tu juga cikgu, kalau cikgu lihat pada penjuru sebelah kiri ni, dalam video editor ni dia akan tunjukkan minit ke berapa soalan cikgu letakkan dan minit ke berapa nota yang cikgu letakkan. So kat sini pada minit yang 34 ni dia akan pause video tersebut, dan kemudian pelajar akan lihat nota yang cikgu sediakan, dan kemudian apabila pelajar tersebut tahu dan faham, boleh dia klik pada continue. Okey. So kat sini bila cikgu dah lakukan aktiviti menyediakan soalan, menyediakan nota berdasarkan video yang cikgu hasilkan, dan cikgu boleh klik pada finish. Alright, so apabila cikgu dah sediakan soalan nota dalam video yang cikgu ambil daripada YouTube, barulah saya akan pergi kepada bahagian cara menghantar dan juga menyemak tugasan pelajar. Okey. Okey. Okey, pada paparan yang ini kalau cikgu lihat, selepas cikgu dah selesai membina soalan dan beri nota kepada video yang cikgu dah ambil tadi, so di penjuru sebelah bawah ni cikgu, dia ada 4 menu, ada assign, edit, duplicate dan delete. So apa yang kita nak buat hari ni, kita akan menghantar soalan video yang cikgu dah hasilkan. Cikgu klik pada assign. Okey. Okey, untuk assign ini sama juga dengan fungsi menghantar tugasan dalam Google Classroom. Okey, dan bezanya dalam Edpuzzle ni, dia punya menu ni agak orang kata simple saja. Yang mana yang pertama ni cikgu klik pada kelas yang cikgu nak hantar tugasan video. So saya ambil kelas Digital Learning Edpuzzle NGC. Okey, dan kemudian pada paparan tarikh yang cikgu nak letak set ni. Okey, so tugasan ni saya akan set pada kalender untuk hari ini. Okey, dan kemudian masa untuk mula ni saya akan set pukul 11 pagi. Okey.
Dan kemudian tarikh akhir saya akan set pada due date dia, saya akan ambil set juga pada hari ni jugalah sebelum 11:59 PM. Okey, dekat sini cikgu semak semula. Okey, dekat paparan assign to class, cikgu klik kelas yang cikgu nak hantar. Tapi kalau soalan itu merangkumi soalan yang boleh cikgu hantar kepada kelas-kelas lain, so cikgu boleh klik kelas yang cikgu mengajar. Contoh, cikgu mengajar sains tahun 1 dan cikgu mengajar ada 3 kelas tahun 1 yang cikgu mengajar sains. So cikgu boleh klik kelas-kelas tiga-tiga kelas tersebut secara serentak dan video tersebut akan dihantar ataupun tugasan dihantar kepada tiga-tiga kelas Google Classroom yang cikgu buat. Okey. Dan ini juga cikgu kalau sekiranya kelas yang cikgu create Edpuzzle ni, cikgu buat kelas tanpa integrasi Google Classroom, Edpuzzle saja pun cikgu boleh hantar tugasan tersebut. Alright. So berbalik kepada tarikh dan juga masa penghantaran untuk tugasan cikgu ni, dan cikgu dah pilih tarikh dan terakhirnya cikgu klik pada save. Okey, pada paparan ini cikgu akan ditunjukkan bagaimana setting tugasan pelajar ni. Dekat sini cikgu, kalau cikgu lihat ada button tanda right ni telah di onkan fungsi prevent skipping. Maksud kat sini pembelajaran video ni kita nak elakkan pelajar ni dia drag video. Kalau video tu ambil masa 5 minit, dia tak tengok pun keseluruhan kandungan video. Dia terus skip sampailah minit terakhir dia dapat tonton. Dan pelajar pun tak tahu dalam dia skip tu ada maklumat penting yang mereka perlu faham tentang isi kandungan video yang cikgu sediakan. So kat sini cikgu onkan fungsi prevent skipping, maknanya pelajar dia tak boleh drag, tak boleh skip. So dia kena tonton video ni secara penuh. Okey. Dan kemudian memandangkan kita nak integrasikan Edpuzzle ni dengan Google Classroom, so cikgu onkan post on Google Classroom. Alright. Okey, kemudian pada paparan ini kalau cikgu dah semak semula, kelas cikgu pun dah tanda bila nak hantar tugasan hari ni, so bila nak tarikh tutup nak hantar pun cikgu dah set hari ni. So cikgu onkan fungsi prevent skipping dan post on Google Classroom. So cikgu klik pada assign sebagai step yang terakhir. Okey, so cikgu lihat kat sini tugasan tersebut pun telah dihantar kepada cikgu-cikgu sekalian. Dan kemudian saya akan bawa cikgu pada paparan Google Classroom. Okey, so kat sini saya akan klik pada stream was update. So saya refresh. Okey, so cikgu boleh cross check lagi sekali dekat kelas GC cikgu kalau sekiranya belum lagi dipaparkan dalam stream Google Classroom cikgu. So dekat sini cikgu boleh klik pada share assignment ataupun share assignment. Okey, so saya tag check. Alright.
Terus saya pergi pada paparan kelas GC. Alright. So kat sini cikgu boleh klik pada paparan classwork. Okey, dan kemudian cikgu klik pada alright. So okey, sebab saya dah set pukul 11 baru dia akan masuk dalam kelas. So kat sini saya pergi pada stream sekali dan saya akan refresh. Okey, saya tak ingat tadi yang saya dah set tugasan pada pelajar pada 11 pagi. So 11 pagi barulah paparan tugasan dalam Edpuzzle dia integratekan dalam kelas GC. So kat sini cikgu-cikgu yang berada dalam kelas GC, okey, so cikgu lihat pada paparan atas Google Classroom ni, saya ada postkan a new assignment via Edpuzzle. Okey. Dan kemudian dekat bahagian upcoming assignment pun, so cikgu boleh klik juga untuk cikgu dapatkan paparan tugasan tersebut. So kat sini saya akan beri masa juga pada cikgu untuk cikgu klik pada tugasan. Okey. Dan kat sini kita ada 101 guru yang menyertai kelas GC untuk sesi kali inilah. Okey, so saya akan orang kata beri ruang pada masa cikgu untuk cikgu boleh orang kata menyelesaikan tugasan. So cikgu tengok video, jawab sikit-sikit dan cikgu kemudian turn in kan dia punya tugasan. So saya kat sini saya akan tunjukkan pada cikgu bagaimana Edpuzzle ni akan memberi grade kepada pelajar. Pada masa yang sama, grade ini akan dipaparkan dalam bahagian Edpuzzle, dan pada masa yang sama juga di menu Google Classroom, grade juga akan dipaparkan secara automatik. Okey, dengan itu saya akan beri masa cikgu untuk tempoh 5 minit ni untuk cikgu menyelesaikan tugasan. Alright. So kat sini kalau cikgu lihat tanda-tanda merah ni, ini adalah pelajar-pelajar orang kata progres pelajar, yang mana 000 ni maknanya pelajar belum lagi mengakses ataupun tugasan ataupun melihat video tugasan lah. Okey, dan pada bahagian markah ni, okey, kalau sekiranya pelajar tu dah jawab soalan, guru-guru akan boleh lihat markah akan dipaparkan di bahagian grade dan tempoh masa yang diperlukan untuk pelajar lihat video, dan bila pelajar dah selesai menjawab tugasan, dekat bahagian turn in ni dia akan tukar kepada not turn in kepada turn in. Okey cikgu, saya akan pergi kepada bahagian Google Classroom. So kat sini cikgu saya pergi semula pada bahagian stream. Okey, dapat tugasan tapi tak dapat open video. Alright. Okey. So go live. Okey cikgu, saya akan okey, saya tekan fungsi live lah.
Okey, so kat sini ada 5 orang guru telah pun selesai menjawab tugasan. Okey, so kat sini Cikgu Kuah, Cikgu Wan Juraini pun telah selesai menjawab dan pun markah pun dah siap ni, tunggu nak selesai nak tengokkan video ni dah tamat. Okey, sambil tu cikgu saya akan tunjukkan cikgu paparan di Google Classroom. Okey, so dekat sini saya tengok dua orang guru telah pun menghantar tugasan dan 93 lagi masih lagi belum menghantar, dan 9 orang guru telah pun add puzzle memberikan markah. Okey, so kat sini pada paparan Google Classroom, selepas kata integrasi add puzzle dalam GC ni, so cikgu lihat saya pun dah tak ambil masa lama untuk memberi markah sebab markah pun secara automatik. So kat sini markah kat sini bila 100 dan cikgu lihat telah pun diberikan markah 100% kat sini. Alright. So kalau cikgu lihat kat sini Google Classroom akan tunjukkan paparan graded, maksudnya GC dan juga add puzzle ni automatik akan memberi markah kepada cikgu tanpa cikgu sendiri yang memberi markah. Kalau sebelum ni, kalau pelajar menghantar tugasan ni, cikgu secara manual cikgu akan lihat apa hasil pelajar hantar kepada cikgu dan cikgu akan letakkan markah kat situ lah. Okey, begitu juga dengan turn in. So apabila markah telah pun diintegrasi daripada add puzzle, so Google Classroom juga akan importkan markah cikgu terus masuk ke dalam grade dalam GC, dan pada masa yang sama automatik juga akan ditunjukkan dalam paparan ini. Okey. So saya akan pergi kepada paparan add puzzle ni. Okey, so ada guru-guru yang masih lagi seronok tengah menonton video dan ada pun yang telah pun selesai. Dan untuk paparan add puzzle ni cikgu, kepada murid-murid ataupun guru yang telah selesai menghantar tugasan, paparan yang selesai ni akan berada di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah ni, dan mana murid-murid yang belum lagi mula, belum start apa lagi, dia akan berada di atas. Okey, so cikgu bolehlah scroll bawah-bawah, lihat mana pelajar yang dah selesai. Dan bagusnya add puzzle ni, kalau cikgu pilih seorang pelajar, dan add puzzle akan paparkan orang kata statistik dia lah, di mana saya ambil paparan untuk Cikgu Ermi Yusyakama binti Umat Noor. Okey, markah yang beliau perolehi 100 dan video pun telah ditonton sepenuhnya dan telah menjawab soalan ni dengan baik, dan tempoh yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan ni adalah 1 minit. So kat sini cikgu boleh lihatlah pemakan pelajar ni. Dan kemudian kalau sekiranya cikgu nak berpindah kepada pelajar yang seterusnya, cikgu boleh klik pada previous student dan dia akan tunjukkan kepada cikgu pelajar sebelum dia lah. Okey. Dan okey, begitu juga dengan pelajar. Okey. So ini adalah bagaimana cikgu nak orang kata nak secara detail cikgu nak lihat bagaimana seorang pelajar tu menyelesaikan tugasan yang cikgu hantar. Okey. So kemudian saya akan pergi kepada tugasan yang cikgu hantar tadi. Okey, selepas cikgu dah orang kata dah selesai, pelajar-pelajar pun telah menjawab semuanya,
Dan sekarang ni cikgu saya akan pergi pada tajuk yang terakhir, menyemak tugasan pelajar. Cikgu dah semak yang saya tunjukkan pelajar cikgu nama cikgu Ermi sebenarnya untuk menyemak tugasan pelajar. Dan saya lupa nak masukkan bahagian cara cikgu nak nak menghantar laporan. Yang mana menghantar laporan ni, kalau cikgu lihat kat sini, pada paparan Google Classroom, okey, cikgu boleh lihat markah-markah ke semua pelajar-pelajar yang menghantar tugasan pelajar ni pada menu grade. Okey, so kat sini grade ni dia dalam Google Classroom dia akan paparkan markah yang telah pun Edpuzzle sediakan, dan dia Google Classroom akan integratekan markah tersebut dan dipaparkan dalam fungsi grade dalam Google Classroom. So kat sini cikgu lihat markah-markah yang telah pun selesai pelajar terima. Okey, dan ni adalah paparan dalam Google Classroom. Alright, dan saya akan beralih skrin ni kepada paparan Edpuzzle. Yang mana Edpuzzle ni untuk cikgu nak lihat keseluruhan markah pelajar. Edpuzzle juga ada sediakan kaedah dia, di mana cikgu klik pada menu yang atas ni sebelah My Classes ada fungsi Gradebook. Alright, so kat sini kalau cikgu lihat pelajar-pelajar yang telah selesai, dia akan berada dalam warna hijau. Maknanya pelajar yang selesai ni warna hijau, dan kemudian pelajar yang belum siap tu dia akan warna merah lah. Okey, dalam paparan Edpuzzle ni dia punya fungsi grade dia, dia ada menu untuk total score, berapa markah yang pelajar dapat, dan diikuti dengan jumlah masa yang diperlukan untuk pelajar menjawab, dan juga soalan-soalan yang cikgu sediakan dah dalam Edpuzzle. So yang tadi saya ada share satu video lah tentang quizzes. So kat sini tugasan pertama menjawab soalan dalam video. So kat sini dia akan susun lah, di mana tugasan pertama akan ditunjukkan, kemudian diikuti dengan tugasan kedua, tiga dan empat lah. Dan sediakan total up semua tugasan-tugasan ni dalam total score. Okey, kemudian untuk cikgu nak export gradebook ni, so cikgu boleh klik pada export gradebook, dan gradebook ni dia akan hantar file cikgu dalam bentuk file CSV. Okey, dan cikgu boleh savekan file CSV cikgu. Okey, saya ulang untuk download semula file name. Okey, dan file CSV ni cikgu boleh buka file tersebut. Okey, file ni dah akan cikgu boleh buka file CSV dalam bentuk Excel pun boleh. Alright. Okey. Alright, ini adalah file yang saya buka, file CSV, dan apabila ditunjukkan dalam bentuk spreadsheet ni, so dia akan keluar. Okey, kalau cikgu lihat kat sini, ini adalah gradebook yang telah pun cikgu download file dia, di mana file CSV ni dia akan tunjukkan nama pelajar dan total score dan minit
dan jenis tugasan yang telah diselesaikan lah. Dan fail CSV ni cikgu boleh buka melalui Excel ataupun melalui file spreadsheet. Alright, so cikgu yang ni bagaimana cikgu nak orang kata menyemak tugasan, dan pada masa yang sama cikgu nak lihat pemarkahan yang mana cikgu boleh exportkan markah ni ke dalam bentuk orang kata table ataupun Excel. Okay, so cikgu saya cross check lagi. Okay, so daripada tajuk yang kita cover tadi, so kita mengetahui bagaimana nak akses Edpuzzle melalui portal KPM. Maknanya cikgu akseskan Edpuzzle ni menggunakan email KPM. Pada masa yang sama cikgu juga mengakses Google Classroom menggunakan email KPM. Dan kedua tu kita membuat akaun menggunakan Edpuzzle untuk guru dan murid. Mana kat sini bila cikgu dah akses melalui portal KPM tu, bila cikgu dah masuk pergi pada menu aplikasi Edpuzzle dan cikgu boleh klik dan kita akan dibawa pada laman web Edpuzzle. Okey, dan bila cikgu nak sign in sebagai guru atau murid, cikgu boleh sign up dan gunakan email MOE untuk create account cikgu untuk Edpuzzle. Dan kemudian kita mengetahui bagaimana nak membina kelas Edpuzzle. Lepas itu kita juga mengetahui bagaimana kita nak menyertai kelas sebagai murid, di mana cikgu ada dua kaedah. Yang pertama, kalau cikgu create kelas Edpuzzle menggunakan paparan web Edpuzzle, cikgu boleh share kod Edpuzzle yang cikgu bina dan cikgu boleh sharekan kod untuk pelajar join sebagai student menggunakan kaedah join open class. Dan kemudian lepas itu kita mengetahui bagaimana cikgu nak integrasikan Edpuzzle dan Google Classroom, yang mana pada sesi tadi tu cikgu createkan satu Google Classroom, dan kelas Google Classroom tu cikgu boleh pilihlah sama ada kelas cikgu mengajar ataupun kelas tambahan cikgu, dan cikgu boleh masuk pada Edpuzzle dan cikgu boleh import kelas berkenaan ke dalam Edpuzzle. Okey, kemudian cikgu lihat juga bagaimana cikgu nak ambil bahan-bahan video daripada YouTube. Dan sebenarnya saya beritahu tadi lah, kalau cikgu banyak mengambil bahan daripada YouTube dan cikgu pun ada channel YouTube sendiri, dan juga cikgu adalah cikgu yang terlibat sebagai cikgu tubers ni. So cikgu boleh ambil tugasan-tugasan ataupun video yang cikgu buat, cikgu boleh masukkan ke dalam kelas Edpuzzle. Dan cikgu boleh masukkan soalan-soalan ke dalam video di minit-minit video yang cikgu sediakan. Dan cikgu boleh hantarkan tugasan tersebut kepada pelajar-pelajar dalam kelas Edpuzzle cikgu. Alright, lepas itu sesi terakhir ini kita tengokkan bagaimana cara cikgu nak menghantar tugasan dan menyemak tugasan pelajar. Dan poin yang terakhir tadi tu, bagaimana cikgu boleh export markah-markah pelajar tu dalam bentuk table lah, sama Excel ataupun spreadsheet. Okey, so saya rasa untuk perkongsian pada hari ini saya akhiri dengan tugasan ataupun mengakhiri perkongsian untuk tajuk-tajuk slot-slot yang saya share tadi. Dan kemudian saya harap Edpuzzle ni adalah satu kaedah yang mana cikgu boleh menghantar tugasan berteraskan video, dan untuk pelajar lebih faham lagi bagaimana pembelajaran secara video ni dapat membantu murid, terutamanya murid yang sukakan orang kata interaktif ataupun ada grafik, dan mereka lebih memahami orang kata penerangan daripada kita orang kata menerangkan secara chalk and talk lah. Okay, so ni adalah satu kaedah juga yang mana cikgu boleh implementkan fungsi flip classroom kepada kelas cikgu.
Okey, dan saya rasa itu bahagian untuk perkongsian dan saya akan beri ruang kepada Cikgu Yasir untuk sesi seterusnya. Okey, terima kasih banyak Cikgu MK. So Cikgu MK boleh lihat di bahagian komen tu ada beberapa cikgu yang tanya soalan. Bila Cikgu MK pilih yang mana Cikgu MK hendak paparkan, saya akan minta paparkan di depan dan kita akan jawablah soalan-soalan ni. Alright. Okay, alright. So sekarang saya nak scroll balik ni daripada minit-minit yang tu. Alright. Okay, kita tak ataupun Cikgu Yasir pilihkan soalan saya kena buka ni. Kalau saya lihat di sini kebanyakan soalan yang ditanya oleh cikgu-cikgu di sini kebanyakannya berkaitan dengan step dan ada yang tak boleh nak login add puzzle, tak boleh nak login classroom. Jadi cadangan saya ialah selepas pada ni cikgu tonton balik rakaman daripada awal, follow balik cikgu MK punya tutorial tu. Kemudian cikgu tengok step dia secara umum dulu, kemudian cikgu cuba sendiri dengan cikgu punya ID dan cikgu buat sendiri dengan cikgu punya ID lah. Jangan cikgu pakai cikgu punya cikgu MK punya ID, sebab yang cikgu MK punya ID ni dia buat live. So dia takkan samalah dan mungkin ada yang tak boleh masuk dan sebagainya. So cikgu follow je step yang cikgu MK berikan tadi dan kita tengoklah macam mana dia punya hasil dia lah. So cikgu try daripada situ. Okey, terima kasih Cikgu Yasir. Dan saya orang kata pilihan untuk saya ambil Edpuzzle ni sebab saya juga banyak mempromosikan channel Cikgu Tube yang mana saya lihat kat sini tujuan saya ambil topik Edpuzzle ni untuk berkongsi dengan rumah kod dan juga rakan-rakan guru luar. Sebab saya lihat ramai cikgu orang kata menyediakan video YouTube ni dan ada waktunya cikgu buat minta like dan share, subscribe channel. Tapi kalau cikgu panjangkan sikit kemahiran cikgu, so cikgu gunakan Edpuzzle ni, cikgu masukkan video yang cikgu buat dan jadikan tu sebagai soalan ataupun tugasan dalam Edpuzzle ni. Dan barulah cikgu lihat topik-topik yang cikgu sediakan dalam video YouTube cikgu. Selain pelajar dapat mengikuti pembelajaran cikgu secara berkesan dan juga boleh menjawab soalan, dan cikgu juga boleh mengajak rakan-rakan cikgu kalau sekiranya cikgu mengajar topik yang orang kata perlukan penerangan secara video, so cikgu boleh sediakan Edpuzzle ni yang mana setiap minit-minit cikgu boleh letakkan soalan, letakkan nota dan guru-guru ataupun macam saya sendiri pun ada topik-topik yang saya perlu pelajar lebih dan saya juga akan mengikuti kelas-kelas Edpuzzle yang cikgu-cikgu sediakan. Dan kesinambungan dengan program Cikgu Tube KPM dan hasil video yang cikgu sediakan, cikgu juga boleh ambilkan video-video daripada Cikgu Romi, Cikgu Hilmi dan cikgu-cikgu yang terlibat sebagai cikgu ini sebagai bahan untuk cikgu masukkan dalam Edpuzzle. Dan bagusnya yang orang kata Edpuzzle ini, so cikgu boleh gunakan sumber yang ada ni untuk orang kata menjalankan PDPSU cikgu dengan orang kata dengan baiklah. Dan saya pun amat terima kasih kepada rumah kod dan host kita Cikgu Yasir ni kerana memberi peluang pada saya untuk kongsi tentang Edpuzzle ni. Dan salah satu key Edpuzzle ni saya seronok ialah dapat integrasikan bersama dengan Google Classroom, YouTube pun boleh dan juga Edpuzzle. Dan saya harapkan cikgu-cikgu luar sana, terutamanya cikgu yang suka buat konten video ni, so cikgu juga boleh jadikan tu sebagai tool cikgu untuk menarik minat pelajar untuk sertai kelas cikgu. So kelas GC pun ada
ada pelajar sertai, plus advisor cikgu pun ada pelajar sertai. Okey, dan itu saja kot jadi saya akan pass balik pada Cikgu Yasir. Baik, terima kasih Cikgu MK. So ada juga soalan tambahan ni. Saya bacakan sikit lah. Ada cikgu soalan daripada Cikgu Hafiza. Dia kata boleh tak nak type simbol matematik dalam soalan. Cikgu MK ada jawapan ke? Okey, untuk soalan matematik ni kalau cikgu perasan tadi tu ada bahagian yang cikgu boleh masukkan image. So saya tak pasti sama ada cikgu boleh masukkan formula, tapi kalau sekiranya cikgu nak snapkan soalan, so cikgu boleh upload tu sebagai image untuk nota. Okey, soalan seterusnya daripada Cikgu Al-Fatih. Boleh tak invite ibu bapa tu kena pakai email ibu bapa ke? Alright, so Cikgu Fatih menjawab dalam kelas GC ni. So bila pelajar dia masuk kelas GC cikgu menggunakan email MOE, automatik dekat bahagian nama murid berkenaan di sebelah tu dia akan ada keluar menu invite guardian. So email parent ni tak kisahlah, kalau email biasa boleh, email company pun boleh lah. Sebab saya ada parent yang bertugas di UPM, so mereka pun boleh masukkan email UPM mereka untuk dimasukkan dalam email guardians. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja kot daripada semua soalan yang ada. Terima kasih banyak Cikgu MK. Terima kasih sama. Okey, so sebelum tu ada sedikit, sebelum kita beransur, kita paparkan ada sedikit pengumuman lah daripada saya mengenai topik esok. Okey, topik esok, sebelum kita bercakap pasal topik esok, saya pasti ramai antara cikgu yang mungkin masuk di tengah-tengah dan sebagainya. So mohon untuk cikgu layari laman PLC dalam talian, sebab kita akan kumpulkan semua video-video PLC yang kita buat sepanjang tempoh kita berada ni dalam kuala pergerakan, dan juga akan datang di site PLC dalam talian tiny.cc, site PLC online. Dalam tu boleh dapatkan PLC lepas. Dalam tu juga kami ada letakkan panduan untuk mendaftar SPL KPM. Bila cikgu nanti dah isi borang claim online tu, cikgu akan dapat SG digital, cikgu boleh daftarkan di bawah e-pembelajaran. Ini adalah di bawah pembelajaran Kendiri ya cikgu, bukan walaupun dinamakan sebagai PLC, tetapi disebabkan kita sebagai penganjur luar, PLC lebih kepada dalaman. So cikgu daftarkan di bawah pembelajaran Kendiri, di bawah e-pembelajaran, dan dalam tu ada panduan lah, cikgu follow saja step yang kami berikan. Dan yang lebih penting ada soalan-soalan sering tanya yang cikgu tanyakan kepada kami, ada FAQ. Dalam tu cikgu boleh bacalah kesemuanya, dan harapnya cikgu dapatlah jawapan apa yang selama ni mungkin cikgu nak tanya. Okey. Kemudian jangan lupa cikgu tolong isikan claim PLC online ni. Kita akan berikan saja penyertaan. Panduan mengisi pun ada disediakan. Kemudian bagi yang mana dah isi tu, berikan masa kepada kami untuk review semua jawapan yang cikgu isi, sebab kami nak pastikan bahawa bila cikgu isi tu cikgu faham lah apa dia yang cikgu apa yang cikgu boleh dapat daripada program kita ni. Okey. So cikgu isikan, cikgu isi dengan betul, pastikan pengajaran yang cikgu buat tu betul lah, sama macam yang cikgu dapat. Kemudian untuk esok, topik esok bersama dengan saya, esok saya seorang je, saya lah jadi host, saya lah presenter. Kemudian saya nak share berkenaan dengan slide dan quizzes. Jadi kita biasa guna Google Slide, tapi saya akan ajar macam mana Google Slide ni kita boleh detect anak murid cikgu ni dia baca ke tak slide tu. So ni banyak benda menarik ni, kalau macam contoh cikgu nak cek kehadiran je kan. Cikgu sekarang ni dalam online, ataupun mungkin ada pensyarah ke, dia nak bagi ke anak murid dia, kemudian dia nak pastikan anak murid dia dah baca ke belum slide dia, saya akan ajar macam mana nak bagi
kita boleh tahu anak murid kita dah baca atau belum. So anak murid kita tu tak boleh lah nak mengelak kan. Dia kata dia dah baca padahal kita tahu dia belum baca. Quizzes, saya akan sentuh lah macam mana slide tu mungkin nota kita, dan quizzes tu ialah satu aplikasi macam mana kita nak mengukur pemahaman pelajar lah. So ini satu dua benda yang kita akan masukkan dalam Google Classroom juga. So esok cikgu pun standby dengan Google Classroom, standby juga dengan ID MOE. Kemudian pastikan cikgu masuk awal lah, pukul 10 tu cikgu dah ada, sebab nanti kalau saya dah separuh jalan, saya akan terus je, saya tak akan ulang balik. So kalau cikgu yang nak join Google Slide tu dengan quizzes yang saya buat nanti, cikgu masuk awal, pukul 10 dah ada, kemudian kita akan boleh follow lah step by step. Okay, so itu esok topik saya. Dan akhirnya cikgu jangan lupa untuk follow kami di Rumah Kod, sebab kami akan letakkan info-info terkini PLC dalam Thailand dan sebagainya di sini, dan juga info-info lain lah, dan juga video-video dan apa-apa saja perkara yang menarik yang kami boleh kongsi bersama rakan pendidik di luar sana. Baik, untuk itu saya rasa itu sahaja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang ada. Cikgu MK, kata-kata akhir. Oh sorry Cikgu MK, saya termute mic. Sekali lagi. Okey. Cikgu Yasir, terima kasih ucapkan pada Cikgu Yasir selaku host daripada Rumah Kod, dan juga atas kendalian pagi ni yang cukup orang kata super awesome. Dan sebelum tu cikgu, saya akan dapus satu kod referral. Lupa saya nak beritahu cikgu, untuk kod referral ni kalau cikgu create kelas, bila cikgu sharekan kod referral pada rakan-rakan cikgu, cikgu akan dapat 3 storage Edpuzzle untuk cikgu dapatkan claim dia, yang mana kalau sekiranya lagi banyak cikgu sharekan kod referral cikgu kepada cikgu-cikgu lain, so cikgu akan dapat storage lebih besar lah. Alright, dan akhir kata saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada Rumah Kod, EduSpec, Google Educator Group Malaysia, dan juga guru-guru yang berada di luar sana yang mengikuti sesi online learning anjuran Rumah Kod ni. Saya amat terima kasih, dan doa saya pada cikgu-cikgu sekalian sepanjang berada dalam situasi ini, manfaatkan ruang ilmu yang cikgu dapat, praktis. Orang kata you learn, you earn, and then apa satu lagi you learn and you itulah, you learn and you earn. Okey, diharap lepas cikgu kembali ke sekolah, so cikgu boleh praktiskan ilmu yang cikgu terima hari ni, terima sepanjang sesi sampailah tamat. Dan kalau sekiranya cikgu dapat berjaya buat, cikgu bolehlah share dengan kami, Rumah Kod, dan juga mungkin boleh tag saya dengan Cikgu Yasir untuk beritahu, okay, I have done it, successful, okay, we enjoyed the session. Okay, Cikgu Yasir, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih ya semua. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.